Hantu air ni dia cakap apa tau? Dia cakap dia nak nyawa. Hai, Assalamualaikum. Okay, so hari ni aku nak share pasal satu sejarah. Okay, biasa kita dengar perkataan jambatan tanpa ruli. Ramai yang nak pergi ke jambatan tanpa ruli, dan jambatan tanpa ruli juga adalah sebuah tempat peranginan ataupun tempat pelancongan bagi siapa-siapa saja yang ingin pergi ke Sabah. Pasti ada impian untuk berjalan dekat jambatan tanpa ruli. Tapi sebenarnya aku bukan nak cerita pasal jambatan tanpa ruli tu. Okay, jambatan gantung tanpa ruli berbeza dengan jambatan tanpa ruli. Kalau kita lihat dekat bahagian atas akan nampak itu adalah jambatan gantung tanpa ruli. Dekat bahagian bawah ialah jambatan tanpa ruli yang sebenar. So, ada cerita di sebalik kisah jambatan tanpa ruli ni. Okey, yang mana kisah ni bermula pada tahun 1931. Okey, yang mana jambatan ni dicipta oleh kerajaan British. Okey, yang mana masa tu Sabah masih dijajah oleh pihak British, yang mana pihak British buat jambatan ni untuk kemudahan mereka untuk menyeberangi sungai tersebut. Okey, tapi ada kisah yang sangat menarik mengenai pembinaan, iaitu kisah percintaan, okey, semasa pembikinan jambatan tanpa ruli. Okey, kisah dia macam ni. Okey, kerajaan British, ada seorang lelaki British, pegawai British, diarahkan untuk membina sebuah jambatan untuk menghubungkan daripada sana hingga ke sini untuk melepasi sungai. Okey, yang mana untuk laluan segala kenderaan daripada British. Okey, so pegawai yang dilantik ataupun pegawai yang bertanggungjawab untuk mencipta ataupun membuat jambatan ni ialah Robinson. Nama pegawai itu adalah Robinson, pegawai kerajaan British masa tersebut. Okey, dia buat jambatan ni, dia arahkan orang buat jambatan, buat, tetapi masalahnya setiap kali diorang buat, selang beberapa minggu, beberapa hari, jambatan tu akan roboh, akan runtuh. Dia tak kukuh. Diorang buat macam mana sekalipun, jambatan tu takkan kukuh. Itu masalah dia. Okey, dia pun pening. Dia buat runtuh, dia buat runtuh, dia buat runtuh. So itu yang dia pening, macam mana nak buat. Okey, dan di sebuah kampung ni pula ada seorang perempuan yang sangat cantik. Sangat-sangat cantik, tercantik dekat kampung tu. Nama dia ialah Sulongkoi. Sulongkoi ni adalah perempuan yang paling cantik dekat kampung tersebut. Yang mana si Robinson ni dia berminat dan dia suka dekat Sulongkoi. Okay, dan dalam masa yang sama juga ada seorang lelaki nama dia Intang. Okey, Intang ni adalah orang suruhan Robinson. Dia pun suka dekat Sulongkoi juga. Jadi kat sana ada percintaan tiga segi lah. Contohlah macam tu kan. Dekat sini si Sulongkoi ni dia terpaksa buat pilihan sama ada dia nak bersama si Robinson ataupun nak bersama dengan si Intang. Okey, dan pilihan si Sulongkoi ialah Robinson. Sebab apa? Dia tengok dari segi pangkat, dari segi pengaruh. Okey, masa depan dia lebih cerah bila bersama dengan Robinson berbanding dengan si Intang yang hanyalah sekadar kuli kepada kerajaan British. Okey, so berbalik pada kisah pembikinan jambatan tadi. Okey, so bila pembikinan jambatan ni asyik gagal, asyik runtuh, jadi si Robinson ni dia macam tertanya-tanya lah. Jadi dia suruh si Intang ni cek, okey, apa masalah sebenarnya, macam mana nak pastikan jambatan ni berjaya. Jadi si Intang ni jumpalah seorang orang tua. Dia jumpa orang tua lah. Tanya orang tua tu, nenek, macam mana nak pastikan jambatan ni tak runtuh? Okey, nenek tu cakap apa tau? Dia kata sebenarnya tempat jambatan yang korang buat tu ialah sebuah rumah hantu air dekat sungai tu. Jadi apa korang kena buat ialah kita kena minta izin dengan dia, kita kena buat upacara. So diorang pun buat upacara. Si Robinson ni pun dia pun ikut je lah. As long as dia rasa tu boleh berjaya, dia akan ikut je. So si Intang ni pun dia beritahu si Robinson ikut, dan juga diorang pun buat upacara untuk memberi makan, meminta izin untuk membuat jambatan. Okey, so lepas saja upacara tersebut, diorang pun membuat jambatan tu. Okey, so lepas membuat jambatan, tiba-tiba jambatan tu pun runtuh lagi. So si Robinson dah bengang.
hari tu dah buat upacara, kita dah bagi makan, kita dah minta izin. Okey, tapi kenapa masih lagi roboh jambatan ni? Kenapa masih tak boleh untuk kukuh walau macam mana kita buat sekalipun? Jadi si nenek ni pun dia pergi jumpa balik hantu air tu. Dia cakap dengan hantu air tu, apa lagi yang kau nak? Okey, kita dah bagi makan, kita dah buat upacara untuk engkau, kita dah minta izin. Okey, apa lagi yang kau nak? Jadi hantu air ni dia cakap apa tahu? Dia cakap dia nak nyawa sebagai pengganti dan dia nak perempuan yang paling cantik dekat kampung tersebut. Jadi dekat kampung tersebut hanya ada seorang saja perempuan yang paling cantik, iaitu Sulongkoi. Okey, Sulongkoi ni yang paling cantik dekat kampung. Jadi si Intang ni dengan perasaan dendam dia sebab pernah kena reject dengan si Sulongkoi kan, dia pergi hasut si Robinson untuk jadikan si Sulongkoi ni sebagai korban. Jadi si Robinson ni berfikir dia nak dengar cakap Intang atau macam mana. Sebab si Intang dah hasut dia. Si Intang ni dah hasut dia, suruh dia korbankan Sulongkoi, iaitu kekasih dia. Jadi Robinson ni berfikir, kalau dia tak buat macam tu, habis kerjaya dia. Okey, sebab dia orang yang bertanggungjawab untuk siapkan jabatan ni. Kalau tak, habislah kerjaya dia. Jadi dia pening sama ada dia nak pilih cinta dia ataupun nak pilih kerjaya dia. Jadi disebabkan dia dah kena hasut dengan si Intang tu, si Robinson pun percaya cakap si Intang dan juga dia pun ikut apa yang si Intang cakap. Iaitu untuk mengorbankan kekasih dia, iaitu Sulongkoi. Jadi dia mulalah dia punya planning macam mana nak korbankan Sulongkoi itu. Jadi planning dia simple je. Malam tu diorang buat pesta, makan-makan. Okey, bagi mabuk semua tu kampung termasuk Sulongkoi. Mabuk semua ni satu kampung, Sulongkoi pun mabuk juga. Jadi semasa semua orang mabuk, si Robinson okey, dia pergi ikat si Sulongkoi. Diikat dan dah ready dah untuk benamkan si Sulongkoi dalam air. Sebab syarat hantu air tu kena benamkan dia hidup-hidup. Jadi bila benamkan dia hidup-hidup, dia dah kena ikat semua. Okey, dah ready untuk ditenggelamkan, okey, sebagai korban. Tiba-tiba si Sulongkoi ni tersedar daripada dia punya tertidur itulah, dia sedar. Okey, si Sulongkoi ni pun sedar, dan bila sedar dia meminta agar si Robinson lepaskan dia. Okey, dia merayu tolong lepaskan dia. Tetapi si Robinson tak peduli sebab dia dah termakan hasutan si Intang. Jadi dia tak peduli, dia tetap teruskan dengan apa yang dia nak buat. Walau macam mana pun si Sulongkoi tu merayu sekalipun, dia tetap teruskan. Jadi dia pun teruskan untuk benamkan sehinggalah si Sulongkoi ni meninggal dunia. Tetapi sebelum dia tenggelamkan tu, okey, si Sulongkoi sempat memberi kata-kata akhir dia kepada si Robinson, yang mana dia kata jabatan ni tak akan kukuh selagi darah Robinson tak menitis dekat jabatan ni. So dia bersumpah jabatan ni tak akan kukuh, okey, sehinggalah Robinson punya darah ni jatuh ke jambatan ni. Jadi dia pun ditenggelamkan dan meninggal dunia dekat jambatan tadi. Okey, dan setelah si Robinson ni sedar daripada mabuk dia pun dah waras balik. Dia terfikir dan dia merenung balik. Dia rasa menyesal gila-gila. Dia rasa macam bersalah gila-gila sebab dia telah buat satu keputusan yang sangat-sangat drastik dan juga sangat-sangat salah. Okey, jadi bila dia buat keputusan salah, dia macam tak keruan. Dia macam rasa macam apa benda dia buat ni, betul ke tak betul ni. Okey, jadi bila dia dah sedar, dia dah rasa macam bersalah, dia pun tulis nama Sulongkoi dekat satu plat besi. Plat besi, okey, dan plat besi. Dan dia sebagai peringatan lah, dia betul-betul sayang dekat Sulongkoi tu. Dia tulis nama Sulongkoi dekat plat besi tu. And then selepas tu dia bunuh diri dekat jambatan tu. Tenggelam sekali dekat sana bersama dengan plat nama Sulongkoi tu. Okey, jadi itulah sejarah dia, kisah yang sangat-sangat romantik tentang pembikinan jabatan tanpa ruli. Sebab tu dia kukuh. Cerita ni nampak macam mitos, nampak macam rekaan, nampak macam cerita rakyat. Tetapi kita harus ingat, cerita ni takkan wujud kalau benda ni tak pernah berlaku. Yes, memang akan ada tokoh tambah, tetapi asas dia tetap sama.
Jadi cerita rakyat ni sebenarnya sangat-sangat berguna untuk kita. Okey, untuk kita memahami yang mana setiap perkara yang wujud mesti ada sejarah pembikinan dia. Dia bukan tiba-tiba wujud macam tu. Jadi anda kalau pergi ke Sabah, okey, kalau pergi ke Jabatan Tampar Ruli yang dekat bawah, bukan dekat Jabatan Gantung, dekat bawah tu, korang boleh tengok, okey, jabatan tu macam mana. Ada kisah dia. Orang kampung pun tahu kisah ni. Orang kampung Tampar Ruli semua tahu kisah ni. Jadi korang boleh tanyalah, betul ke tak cerita aku ni. Okay, so akhir sekali jangan lupa tekan button subscribe, share dan juga like video ini, dan turn on notification button untuk dapatkan notification kalau saya ada upload video pada masa akan datang. Okay, itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat kepada anda. Okay, terima kasih. Bye-bye. Bye.